Dengan cara biasa. Dengan cara biasa tak sampai. Oh, tak sampai. Jadi tu kadang-kadang saya tolong dia buat cara lain lah kan. Kita macam pegang dia punya, bagi dia puas lah kan. Dia Buat cara lain ni. cara lain ni letih ni. Takkan selama-lama nak buat cara lain. Saya pun tak tahu, saya pun nak cuba ada hubungan yang normal lah, macam normal. Hubungan elok lah yang macam biasalah, macam 20 minit ke. Tak kisahlah, tak kisah berapa minit, tapi hubungan yang tak kisah berapa minit, yang penting saya nak sampai dia puas, sampai dia puas, dia seronok, dia rasa lega kan. Dia lega, dan saya pun lega kan. Tapi niat utama saya memang itulah, saya nak kesian kat dia kan. Saya nak bagi dia dapatlah, sebab saya tak rasa selama kami kahwin ni dia dapat rasa puas dia sama saya. Oh ya ke? Saya main pokok ustaz ni pun memang saya main di samping. Memang banyak masalah. Saya nak sembah lah, di samping pasal ni pun nak check juga ni, memang tengah nak check juga. Saya tengok orang nak check dengan YouTube, tengok lama dah ustaz. Saya tengok follow ustaz punya YouTube ni agak lama. Agak lama juga. Awal-awal saya terperasan, duduk tengok dia, terperasan dengan ustaz duduk ustaz tengok. So saya duduk tengok orang-orang kan, saya duduk dengar apa orang tu duduk cakap. So saya tengok apa masalah orang lain. Yalah. So banyak kan. Saya rasa tak kesunyian kan. Masalah ni sama aja, orang lain pun banyak. Bulan 12 baru ni dekat 10 pasang yang kahwin awal 2020, Januari, Februari sampai ke November. Disember tu dekat 10 pasang mai tak boleh setubuh. Tak boleh langsung setubuh. Pun kesian. Jadi rupanya kesian anak-anak kita. Ada yang tak tahu. Ada yang mai kemarin dulu ni dia tak tahu langsung tentang seks ni. Dia anggap benda tu tak penting. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi kahwin saja macam kahwin. Saja gitu. Jadi bila dia sentuh dengan suami dia pun dia tak ada gairah apa. Bila tak ada gairah dia tak keluar lah air mazi tu, pelincir tu. Tak ada. Jadi dia jadi kosong, dia jadi jemu. Oh, masalah. Dua-dua orang macam tu, rasa macam tu. Suami dia okey. Suami dia faham okey, tapi bila dah tengok isteri tak respon, dia kiong. Layu. Pun masalah juga. Jadi tak apa, macam mana pun buatlah sesuatu, tapi satu kaedah dia dalam cuba macam ni lah, cuba ubah pula. Cuba ubah, bagi dia duduk atas pula. Bagi dia tenyeh, bagi kena dia punya sensor dia. Dia ada sensor dia kan? Ada sensor. Sensor dia tu bagi biar dia duduk atas. Di samping tu cuba isap dia punya protein dia. Biasa insya-Allah. Biasa insya-Allah. Dia akan cepat lah. Bagi dia duduk atas saya. Bagi dia duduk atas, bagi dia sampai dulu. Lepas tu kali kita pula. Selalunya insya-Allah lah. Selalu insya-Allah. Selalunya macam ada setengah perempuan macam tu. Sebab mungkin waktu kita cara biasa duduk bawah, dia tak kena dengan sensor dia. Mungkin jugalah. Jadi yang pastinya buatlah macam mana pun benda tu halal. Jangan buat melebihi adat. Orang kata buat pelik-pelik, janganlah. Kan kita nak hidup lama kan. Orang kata akhlak tu kena ada juga waktu nak subuh tu, walaupun kita halal dengan dia. Tapi tanya dia nak cara mana? Dia nak macam mana? Dia suka macam mana? Ada setengah buat daripada belakang pun boleh juga. Dia tidak mengiring. Dia tidak mengiring, macam tu. Tak, kita duduk. Kita daripada belakang. Pun boleh juga. Tolak paha dia sikit. Kita duduk celah tu. Hak tu dia tak kurang gangguan. Khususnya bagi orang yang berbadan besar. Kalau perut besar ke apa kan, isteri perut besar ke, suami perut besar ke, dia lebih berat daripada saya. Dia pun saya dapat rasa dia 60 ke atas. Dia mungkin lah saya kata dalam 62, 63 mungkin. Jadi kalau saya kecil, saya pula ringan lagi daripada dia. Jadi kalau macam tu mungkin tersangkut, saya kata tadi, sangkut dengan paha, sangkut dengan perut kan. Jadi boleh daripada belakang. Daripada belakang ni bukan main punggung. Jangan silap, punggung haram. Jadi daripada belakang kita boleh masuk, boleh daripada belakang. Di samping tu kita boleh pegang dia punya payudara dia, apa senang sekali. Tengok keadaan macam mana. Kalau dia kata dia suka macam tu pun okey juga. Tapi kalau dia duduk atas, insya-Allah dia cepat lah. InsyaAllah dia cepat lah. Jadi
dia kena fokus juga. Betul. Jangan kita aja. Oh, kita saja letih ni. Kalau dia pun tak layan, dia pun kena menikmati juga. dia kena hargailah benda ni. Ini anugerah Allah untuk kita rasa sedikit cebisan bayangan syurga. Fitrahnya kita berhajat pada benda tu. Betul. Kan kita berhajat pada benda tu. Jadi kita hargailah, anggap inilah anugerah Allah. Berapa ramai orang tak kena setubuh, berapa ramai orang ada masalah mati pucuk, berapa ramai ada orang masalah sekedar sihir, nak setubuh tak boleh banyak. Jadi bincang elok dengan dia. Bincang elok dengan dia nah. Buat masa sekarang ni alhamdulillah ada perubahan banyak dah. Kita harap masalahnya akan selesai lah. Loh, umur 31 dah. Saya ingatkan umur 22, 23. Orang handsome ni nampak muda lah. Kecil, jadi mungkin kecil pun Ustaz. Mungkin kita ni tumbuh kecil. Jaga badan elok. Alhamdulillah. Saya pun tak. Ni dia tak main, saya tak main. Macam ni. Tapi memang insya-Allah saya akan nak bawa dia main sekali. Tak apalah. Apa? Jadi saya sekadar boleh kongsi macam tu. Sebetulnya saya nak beritahu kedai saya ni kedai jual madu lebah. Bukan kedai main. Sek. Betul. Kan? Saya selalu dengar. Saya selalu tengok ustaz punya ni tapi kan. Ustaz selalu banyak cerita macam tu kan. Tapi orang yang main masalah ni. Masalah banyak betul. Jadi saya sekadar anggap anak-anak saya. Anak-anak yang bermasalah. Depa nak cerita tempat lain depa tak boleh nak cerita. Jadi tak apalah. Dulu saya kena hentam teruk dulu ni. Kan orang kata depa orang alim. Depa apa hal ni kepiah janggut cerita pasal sek. Gila sek, ustaz gila sek ke? Aduh. Terasa juga kita yang orang yang baru nak tolong orang maknanya kan. Kita orang yang baru nak taubat ni, baru nak buang perangai buruk ni, terasa juga panas telinga tu. Tapi ya Allah, aku rasa apa? Aku nak buat nazam nak jadi orang baik. Dah pakai ni kan, ubah apa kan. Itu yang pakai ni. Nak pakai sunnah ni supaya boleh kawal. Terasa jugalah, mentanglah depa tu orang alim-alim. Kita orang tak alim pun. Tapi kesianlah, banyak masalah mai. Banyak masalah. Sepatutnya perkara ni tanggungjawab ibu bapa. Betul. Kena terang anak-anak, cerita anak-anak lepas kahwin awak ada masalah apa, ada masalah ke? Boleh berjalan dengan elok ke, bersebuah elok ke? Tapi tak ramai dah mak bapak nak tanya. Macam saya pula dia jadi yang berbelah mak bapak saya ni depa macam lepaskan lah, depa tak sentuh isu-isu ni lah. Yang ni belah mak bapak saya lah. Bapak isteri saya lah. Dia orang yang macam depa lah yang macam duk okey macam mana apa ke okey ke tak okey ke dah okey kalau ada mana-mana depa kan beritahu pilah depa sini kira depa bantu menanti lah depa duk sambil tu depa membantulah alhamdulillah depa duk. Tapi keseluruhan kebanyakannya mak bapak keluarga dia orang tak fokus pada benda ni. Sebab depa anggap benda ni mudah-mudah. Kan? Mesti boleh ni. Tapi rupanya banyak yang tak boleh. Banyak yang tak boleh setubuh. Jadi tak apa. Tengok abang dah banyak dah, harap-harap akan lebih baik lagi lah. Akan lebih sihat lagi, jiwa lebih tenang, hati lebih senang. Hargailah anugerah Allah, isteri Allah yang bagi. Kan Allah yang bagi dalam banyak-banyak wanita di muka bumi ni, itulah jodoh abang. Abang kena syukurlah, itu takdir Allah dah. Jadi kalau ada yang cari tolong jahit, tolong sempurnakan, kan kita pun sama juga. Kita pun sama juga. Perangai buruk-buruk tu kita buang. Kisah-kisah dulu-dulu putus cinta, putus tunang, tak ada cerita lah dengan dia. Nanti dia kecil hati, nanti dia terluka hati. Kan sama juga dengan isteri pun, janganlah duk cerita saya dulu bekas tunang, dah tunang, saya sayang, ingat dia sampai lah. Tak boleh ayat macam tu, tak boleh duk sebut lah. Mentang-mentang lah kan. Mentang-mentang lah nak tunjuk kata baik, nak tunjuk kata kita ni handsome ke glamour ke tak payahlah. Bila kita dah kahwin, itulah dia hakikatnya. Buka buku baru kan. Kita ingat seronok kita bercerita, tapi laut dia sama kita telah melukakan hati orang kan. Melukakan hati isteri, khususnya isteri kita lah. Jadi bimbinglah isteri ke arah yang menggembirakan Allah, gitu. Bimbinglah dia. Di samping kita pun sama-sama, kita pun sama-sama berusaha ke arah tu kan. Gitulah. InsyaAllah ada keberkatan.
Percayalah cakap saya, kalau rumah tangga suami isteri hormat menghormati, sayang menyayangi, hargai menghargai, maka rumah tangga itu sangat harmoni, sangat bahagia. Tetapi kalau rumah tangga itu ada ciri-ciri sombong menyombong, ada ciri-ciri kerai kepala, ada ciri-ciri tidak ada sifat taat, ada ciri-ciri ada sifat khianat, maka rumah tangga itu tak akan bahagia. Jadi tak payahlah nak bergaduh-gaduh. Ni sikit-sikit merajuk, sikit-sikit nak buat perangai, cakap je. Kalau kata bang saya rasa saya nak pergi makan KFC lah, contoh kan. Bukan saya promosi KFC tak, contoh. Ya. Tak payahlah buat merajuk-merajuk, tak mau masak. Cakaplah betul-betul, abang saya ada jemu lah nak makan nasi 2-3 hari ni tak selera. Jom kita pergi makan kat luar, tom yum ke apa-apa. Cakap lah, ni bila kita balik awak tak masak. Contoh. Kita pun duduk merajuk, duduk dalam bilik, kan tak cakap. Cakap lah bang, saya tak selera nak makan, boleh tak kita pergi makan tom yum ke apa-apa seafood ke. Cakap betul-betul. Jangan duduk merajuk tak ada pasal. Gitu je. Jadi itulah rahsia rumah tangga. Saya pun sayang lah kan rumah tangga ni kan. Saya pun tak nak lah ada benda-benda yang diingini kan. Kan takutlah kan lama-lama. So saya sayang rumah tangga saya. Hubungan ni sayang. Sayang lah. Saya tak nak lah apa-apa yang jadi, tak nak sebut na'udzubillah lah kan. Bila ni zalik lah kan. Yalah. Sebut jangan cari keburukan pasangan. Saya pun kadang-kadang macam dia nak jadi macam saya sendiri ni pun kan. Kadang-kadang saya pun saya tahu kadang kita perasan kita ni pun apa, kita sikit-sikit nak panas saja kan. Nak cari saya tuan-tuan cakap dia dengan saya, dia lebih tenang lagi, dia cool kan. Saya pula yang suka nak macam kita nak cari pasal lah, senang cakap ayat dia kan. Nak cari pasal benda biasa-biasa aja, kecil-kecil je, tapi ada pasal tu, tapi bukan ada agak masalah ada. Bukan ada jin, bukan. Saya tapi diri sendiri kot. Kebanyakan orang lelaki ni bila dia dah kahwin, dia rasa dia ketua, dia rasa bos, dia rasa dia raja. Itu masalah dia. Sebenarnya dalam rumah tangga ni tidak ada siapa raja, tidak ada siapa hamba. Sama-sama bekerjasama mencari redha Allah. Sebenarnya kalau kita berkhidmat pada pasangan kita, isteri berkhidmat pada suami, suami berkhidmat pada isteri, maka dia martabat dia tinggi di sisi Allah. Tidak ada siapa hamba, tidak ada siapa raja sebenarnya. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, bila kahwin aja isteri jadi takut dengan suami. Bila kahwin aja suami jadi naik ego dia. Dia macam tu. Itu masalah kita. Jadi kadang-kadang kita kesian bila dia pun tak ada depan mata kita rasa kesian kan. Rasa rindu, kesian. Kesian kan, kita macam kenapa aku macam ni kan. Dulu awal naik okey, tapi awak lah ni sikit-sikit je nak cari pasal. Tapi kami tak ada lah. Macam ni macam gaduh-gaduh kucing orang kata apa. Sat-sat gitu. Lepas tu main okey pun, tapi saya takut juga kalau duk selalu kerat macam ni, saya takut. Jadi tak bisa satu masa nanti dia rasa macam tak tahan kok dia tak tahan, dia nak kacau. minta benda lain yang tak elok lah kan. Dia minta benda saya tak mau. Lepas tu rahsia kebahagiaan redha meredoi. Maksudnya redha meredoi ni apa dia? Kita jangan buat sesuatu yang kita tak mampu. Kita jangan paksa pasangan kita buat sesuatu yang tak mampu. Contoh, kebanyakan macam itulah, isteri minta ni kan, padahal suami tak mampu. Letih, tu jadi punca semua. Itu jadi punca masalah. Suka banding membanding. Apa pasal tengok dia tu tiap-tiap tahun suami dia beli rantai, beli emas kat dia. Kita kerja biasa. Letih ya. Jangan banding-banding yang tengok. Jangan banding orang. Kita redha dengan apa yang takdir. Okey, kita makan sama-sama. Lepas tu jangan memboros. Jangan membazir. Macam tu juga. Sebab bila perkara tu berlaku, rumah tangga tak berkah. Membazir kan? Membazir. Beli barang yang tak perlu.
makan. Barang dah ada dah. Tapi nak beli lagi. Dah patang jumpa nak beli. Apa hal ni? Kan macam budak, macam budak-budak kan. Pantang singgah kedai rujak, nampak aiskrim, nak aiskrim. Macam tu. Kita dah dewasa kan. Pantang sikit pergi mana-mana nak beli. Sebab contoh kan, pejabat buat mesyuarat di Langkawi. Nak beli pinggan. Lah pinggan dah banyak dah kat rumah, tak payah beli. Orang pun tak ramai dalam rumah. Orang pun 2-3 orang je kan pinggan. Aduh, letih lah. Jadi sifat tu kena faham lah. Jangan membazir kan. Ni beli penuh sampai berselerak. Tabiat suka membeli tu. Beli barang ulang-ulang, barang tu dah ada. Dah ada, kita pakai bagi habis dulu. Bagi hancur rosak pun kita beli. Ini barang hak beli hak hari tu tak buka plastik lagi. Ni nak tengok nak beli hak ni desain baru ni. Aduh, letih. Jadi insya-Allah ni semua pun dah sihat elok, banyak dah sihat ni. Harap-harap abang harmoni lah. Saya dah nak siap dah dalam madu sauda tu untuk servis balik semua sistem, semua organ, termasuk juga matikan sihir, santo, saka sekali. Boleh? Boleh. Ada sangkut lagi? Ada satu sebelum ni balik lah saya nak macam ni lah, kata share lah ke ustaz macam kita ni. Ustaz pun tahu lah kan. Kata apa? Cakap macam mana? Kata apa? Kita ni, saya macam saya kan. Saya alhamdulillah lah kan. Macam kata apa? Tapi biasalah kadang-kadang semayang tu ada masa okey, ada masa dia tak okey kan. Itu mengakulah kan. Semayang tapi macam contoh saya ni pun alhamdulillah orang kata apa, ada tarikan untuk nak baca Quran tu alhamdulillah. Kadang-kadang saya ada keinginan nak baca kan. Ada masa saya tengok okey nak baca lah kan, apa semua kan. Dia kena saya tak jauh sangat lah kan. Dia kena buat satu ketetapan jadual. Sebagai contoh, selepas semayang contohlah selepas semayang subuh contoh, aku mesti kena baca 2 muka contoh. Kena buat ketetapan. Kalau tidak dia ralik. Dia jadi ralik. Yang tu okey, bab tu kadang dia at least saya tak ada lah kata macam malas, macam dia tak mau malas nak baca kan. Dia ada duduk baca, duduk tengok juga mungkin walaupun kalau bukan tiap hari pun mungkin 3 hari sekali mungkin lah saya duduk ni dengan ni lah kan. Cuma tu lah bab tu je, macam yang ustaz selalu duduk, orang duduk main duduk dengan juga ustaz tu kan. Salah satu kot mungkin kata apa, jadi kata apa ustaz panggil kafarah. Mungkin kafarah daripada Allah juga kepada saya kan, sebab saya duk tengok yang benda tak elok apa semua tu, mungkin dia mengganggu saya punya perkahwinan tu kan. Macam yang tak elok lah ustaz faham lah kan. Jadi saya main jumpa ustaz tu kata dengan niat saya kalau boleh saya nak tak mau ke benda-benda tu ustaz, sebab saya cakap tu dengan ustaz, benda ni kan, kalau ini pendapat saya lah, peribadi saya kan, kalau ada dua orang kat sini, orang ni ketagih dadah dan orang ni ketagih benda tu, saya kata apa, yang ni lebih baik, tagih dadah lebih baik ustaz. Penyakit ni sangat teruk, dia walaupun dadah pun tak elok, tapi kalau compare dulu tu, bagi saya lah kan, dapat peribadi, yang ni lagi masalah dia jauh lebih teruk lagi. Yang ni insya-Allah kalau pergi ke pusat apa semua pemulihan apa semua, insya-Allah boleh lega. Yang ni dia macam satu penyakit terbayang no. Dia di mana-mana pun teringat. Jadi ketagihan. Jadi tak boleh nak lari. Saya kadang-kadang ada masa saya macam semayang kan, saya teriak apa kan. Saya macam mana ya Allah, aku nak buang benda ni jauh-jauh. Aku nak, sebab ustaz tu kan, dia kalau kita ni duduk di tempat orang ustaz, kita ni bukan macam orang normal ustaz tau. Kita ni orang tak normal. Bagi saya kita ni duduk di alam lain. Bagi saya pendapat saya, kita ni bukan orang macam ustaz ni, kita orang ni, kita orang di dunia kita ni sendiri. Kan kita ni di penyakit, kita ni orang ada penyakit, orang yang tak sihat, orang yang di dunia dia sendiri. Ini pendapat pribadi saya lah kan. Orang ni dadah ni lain je. Contoh lah kan, contoh penagih ni kan, di kategori penagih juga kan, penagih. Dia boleh semua insya-Allah. Kalau dia pergi ke pusat apa semua, dia pergi ulang semua, insya-Allah dia semua. Tapi yang ni dia diam je. Dia diam je kan. Betul. Nampak baik je, tapi rupa nampak baik betul semua. Nampak baik yang baiknya muka dia, eloknya dia. Ramai macam pergi apa semua duk main jumpa saya kan. Ramai kesian.
tagih dia kan. Tagih tahu dosa, tahu. Nak keluar macam mana? Aku nak keluar macam mana aku nak buat ni? Itulah iman. Yang dikata iman itulah iman. Sebab saya nak cerita orang ni tak boleh tak boleh nak mulut ustaz. Tak boleh nak. Saya main ni ustaz lah orang masa. Saya nak luahkan semua sebab kan juga kalau takkan saya nak luahkan dengan isteri saya. Tak boleh. Saya takut nanti perkahwinan terganggu. Sagi dia set kat otak dia, kita ada penyakit. Betul. Tak best lah. Tak boleh. Saya tak boleh cakap. So saya pun dengar nasihat ustaz dan nasihat orang lain kan. Benda yang kalau kita boleh sembunyikan dari isteri, jangan lagi. Kita selesaikan dulu, kita diam dulu. Sebab saya main seorang dulu. Sebab plan saya main seorang dulu. Saya cerita kat ustaz, bagi dia. And then kemudian hari saya bawa main pro. Itu plan saya. Yang kali pertama saya nak cerita masalah dalam saya. Sebab saya tahu, saya rasa memang betul. Muncul semua ni 99% saya rasa lah 99% datang dekat saya. Datang dekat saya bukan dia insya-Allah dia tak ada masalah kesihatan, dia boleh rahim dia sihat, badan dia sihat, dia boleh melahirkan anak. InsyaAllah keturunan dia pun banyak anak kan. Saya je yang kucur tu lah. Saya rasa saya kucur daripada benda-benda macam ni lah kan. Tu saya tak tahu macam mana kadang saya main. Dan dia nak cerita siapa lagi tak nak cerita kat mentor kan lagi lebih ustaz. Tak boleh. Mentor kita boleh cakap, kita kata mungkin saya ni kat mentor kita kata kita ni lemah tenaga ni lah. Depa pun tapi depa jadi open lah ustaz. Depa tak adalah kata condemn kan. Depa tak terkejut, depa relax. Cuma bab ni cerita berkenaan ni saya cerita dengan ustaz lah. Bab ketagihan. Betul. Ketagihan porno, ketagihan merancap. Yang paling malang ketagihan rakan sejenis lah. Itu paling malang. Ada yang mengadu macam tu lah. Walaupun dah kahwin. Walaupun dah kahwin, tapi dia masih juga nak cari pasangan laki juga. Masalah. Tapi sebenarnya itulah iman. Walaupun kita semayang, itulah iman. Iman tak boleh nak tolak. Kita masih lagi suka nak baca Quran. Kita masih suka. Kalau orang tak suka, dia takkan bagi pilih duduk tepi. Aku tak akan baca, aku tak seronok, tak berminat. Apa menariknya Quran tak ada apa kan. Macam orang kalau orang tak suka lah, tapi kita ni suka lagi nak baca. Tapi bab dengan hawa nafsu ni Allah dia tak hawa nafsu ni dia macam nak tolak tu macam baru ni ada satu kes dia Qori Al-Quran ni baca sedap Quran tapi dia ada hubungan dah ada dengan bini orang. Tu dia main menangis sini. Cuma dah sana lagi ni. Qori ni laki ke perempuan? Laki kan nama. Qori yang perempuan kan. Maknanya orang yang rapat dengan Quran. Dia main menangis, dia macam dia nak tinggal. Dia tinggal tapi tak jadi. Bahaya. Bezik tu. Bukan dia tak tahu, dia baca Quran, dia tahu bila saya berzina dengan bini orang, hukuman dia saya ditanam separuh badan, disimpang 4 supaya orang boleh rejam sampai mati. Sampai macam tu sekali. Tapi saya tahu Ustaz, tapi saya buat juga. Masalah. Tapi itulah iman. Lepas tu Ustaz macam mana Ustaz nasihatkan, macam mana tips ke apa macam mana? Saya tak tahu. Sembang macam ni je lah. Sembang macam tu je. Sembang dengar dia cerita dengan dia sampai dia menangis apa semua. Akhir sekali saya kata Tuan, cukuplah. Cukuplah. Tuan dah main jumpa saya hari ni. Tuan dah azam tak membuat dah. Kalau Tuan buat lagi esok Tuan akan kena. Saya boleh kata macam tu lah. InsyaAllah Tuan akan kena. Jadi mulai hari ni Tuan azam baru, Tuan putih hubungan lah dengan dia. Putih hubungan dengan dia. Tuan mula balik hidup baru. Azam baru, Tuan buat ada isteri, ada anak, ada cucu dah. Tapi dia dah berhubungan dengan perempuan ni bertahun-tahun dah lama. Setiap bulan dia akan bersetubuh dengan perempuan ni. Dahsyat. Jadi kesimpulan dia itulah iman. Sementara Allah bagi peluang. Kan macam kita pun kita hargai nyawa yang Allah bagi sekarang ni. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik nyawa kita. Malaikat maut setiap hari 70 kali mencek nama kita. Dia bawa list, okey nama awak Ahmad Syukri bin Yahya. Kita tengah duduk dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak melukakan hati Allah kan, tidak bermaksiat. Maka dia kata, aku akan layan kamu selembut-lembut layanan sewaktu nak tarik nyawa. Tapi kalau kita waktu tengah buat maksiat, dia tengok Ahmad Syukri bin Yahya, kau tunggu
Sampai saat nanti aku akan rentak seganas-ganas, sezalim-zalim aku akan rentak nyawa kau. Macam tu. Satu hari 70 kali malaikat mau cek kita. Lepas tu dia pun menangis. Saya azam, saya janji saya tak akan buat lagi. Saya akan putus hubungan dengan dia. Alhamdulillah, kita tolong dengar luahan dia kan. Sama juga dengan geng-geng yang HIV. Saya kata setelah mai jumpa saya tolong doa sekali je untuk Allah Ta'ala sembuhkan tuan. Kalau tuan buat juga lagi, jangan mai jumpa saya dah, tak akan sembuh dah. Jangan mai jumpa lah, tak selesai dah masalah. Banyak kes macam tu lah. Jadi buatlah perubahan. Saya pun ada silap, semua orang ada silap. Jadi sebelum ni kita melukakan hati Allah, banyak melukakan hati Allah. Mulai hari ini kita azam baru, kita tak akan melukakan hati Allah lagi. Malahan setiap saat kita akan cuba hidup kita ni gembirakan Allah sentiasa. Maknanya kita tak akan buat maksiat lagi dah. Tapi kalau buat juga, kita tunggulah balasan daripada Allah. Itu yang bimbang. Saya punya nekat macam tu. Saya punya nekat. Ustaz, nasihatkan orang yang ada masalah ketagihan ni, Ustaz nasihat. Biasa macam tu. Tips dia tak ada tips lah macam. Tak ada tip apa. Kita baca apa tak ada macam. Tak ada. Melainkan dia poin besar dia iman dia. Kita ceklah diri kita. Kalau aku masih buat maksiat, bermakna pada waktu tu iman aku rosak. Waktu iman rosak, kalau malaikat mau rentap, biar kita confirm kena bakar binang akak, adat kata. Tu bahaya tu. Sebagai contoh kita tengah tengok gambar blue. Kan, bagi contoh kan. Pada waktu tu ada bom meletup di situ, maka matilah kita. Maka kita mati duk tengah tengok gambar blue. Macam tu. Kalau waktu tu kita duk tengah main punggung, duk liwat kan, main punggung. Pum, meletup apa ni, berlaku gempa bumi ke, kita mati, runtuh. Maka kita mati dalam keadaan maksiat macam tu. Ui, nanti di pada masyarakat nanti nanya kita. Saya takut. Saya pun jahat juga, buat juga benda jahat, tapi beringatlah, janganlah mati waktu ni. Contoh macam tu. Maksudnya Ustaz macam kalau untuk orang yang mengadu masalah ni, Ustaz dia cakap macam nasihat dia macam pasang azam macam tu lah. Azam berhenti, hargailah. Hargailah peluang yang Allah bagi ni, hargailah isteri yang Allah bagi ni. Jagalah hati dia, jagalah hubungan suami isteri ni. Sebab ramai lagi orang yang tak kahwin. Dan ramai lagi orang yang susah nak cari pasangan nak kahwin. Kita dah ada isteri, tapi kita tak boleh buang tabiat buruk kita. Malanglah kita. Kita tak ada hargai Allah bagi dah isteri kat kita kan. Macam tu lah. Jadi itulah iman. Apa maksud iman? Maksud iman ni di antaranya kita takut nak buat maksiat. Bila kita buat maksiat, sebagai contoh bila kita minum arak. Ada satu orang pelanggan saya tu, dulu dia kuat baca Quran. Dia nak cuba aja minum arak, nak cuba aja. Bukan kata dia niat nak jadikan amalan, dia nak cuba aja rasa macam mana. Lepas dia minum arak, dia balik rumah. Lepas dia minum arak, tiba-tiba dia jadi pening apa semua, sampai dia masuk tandai, dia muntah dalam tandai, muntah sampai dia lembek. Lepas tu dia insaf. Menyesalnya aku cuba benda ni. Dia balik rumah tak boleh baca Quran. Allah tahu nikmat. Terus tak boleh baca Quran. Padahal dulu dia orang yang selalu baca Quran. Tu ada dalam hadis, bila kita buat satu maksiat, pada waktu tu Allah sangat kecil hati, Allah sangat kecewa, maka iman kita ni dia berbentuk satu bola naik atas kepala kita, dia akan meletup, meletup. Seolah-olah tak ada iman. Waktu tu. Bahaya. Dia poin jahat tu je, iman. Satu lagi macam Ustaz, macam contoh macam kadang-kadang kita duk berasa kan, kita ni macam rasa macam kita ni macam pintu hati kita, contohlah mungkin aku rasa kita rasa kalau kita pintu hati kita tertutup ke, kita tak ada iman ke Allah, macam kita tak boleh nak keluar. Adakah memang sebenarnya kita ada je jalan kita boleh je keluar? Boleh ke? Ada tak kemungkinan macam Allah dah tutup kunci dah kita? Dah. No. Kita dah jauh daripada dia ke? No. Allah tak zalim. Kita ada tak boleh buka balik? Boleh. Macam tu Ustaz. Sebagai contoh,
kita banyak rujuk kepada kisah-kisah sahabat Nabi. Ambil contoh. Sebab zaman sahabat Nabi itu contoh yang sempurna. Sebagai contoh apa dia? Sebagai contoh, sahabat Nabi, sebab apa mereka dijamin kejayaan di dunia lagi? Di dunia Allah Ta'ala dah jamin kejayaan bagi dia orang. Jamin syurga pun ada. Kan? Sebab mereka buat keputusan. Mereka buat keputusan. Benda yang berlawanan dengan agama, mereka tak buat. Padahal dulu, sebagai contoh, satu orang perempuan dia keluar daripada rumah dia. Waktu dia duduk jalan depan rumah dia tu, dia terjumpa budak-budak tengah main. Budak-budak tengah main. Maka salah seorang budak tu kata, Makcik tak tahu ke semalam perintah menutup aurat dah turun? Makcik kata, saya tak tahu. Ya, malam tadi perintah menutup aurat. Sebab dia keluar tak tutup aurat kan, tak tutup kepala kan. Maka dia duduk. Terus dia duduk. Dia minta tolong budak ni. Budak-budak main ni. Pergi rumah dia ambil kain. Maka budak-budak pergi jumpa suami dia, minta kain. Bila main kat sana, dia pengkelubung. Dia pun balik rumah dia. Dia tak pergi dah. Sebab contoh nak pergi kedai contoh, dia tak pergi. Dia balik rumah. Bila balik rumah, suami dia kata, pasal apa awak tak boleh ambil sendiri? So, isteri dia kata apa? Saya tidak akan melangkah walaupun setapak di atas muka bumi ini di dalam kemurkaan Allah. Padahal kalau ikutnya darurat waktu tu, kalau ikut ilmu kita. Tapi kefahaman dia pun tak sama kita. Kita boleh waktu darurat boleh lari balik tak boleh. Sekejap je kan. Sekejap je. Nak lari balik rumah je. Saya tidak akan melangkah di atas muka bumi ini walaupun setapak di dalam kemurkaan Allah. Cuba bayangkan kalau kita tengah buat maksiat dalam kemurkaan Allah. Tengok gambar luca, tengok tengah buat maksiat lah macam dengan buat benda tak elok dengan pasangan lelaki apa semua kan. Bermakna kita di dalam penghinaan Allah. Itulah kata kunci. Kalau setakat nak bagi nasihat ikut akal tak selesai. Tip ni tak selesai. Tak selesai. Kalau macam bagi tip kan tak selesai. So dia yang selesainya bawa orang yang bermasalah ni kembali pada Allah balik. Tak selesai. Kiranya macam ni lah, sekali simpulan macam kalau setakat bagi tips ke ataupun nasihat tu tak selesai, dia kena orang tu dia usaha untuk tingkatkan iman dia. Usaha supaya dia sedar kemurkaan Allah dengan kegembiraan Allah. InsyaAllah masalah akan selesai. Cuba contoh kan budak isap dadah kan. Budak isap dadah kita bawa dia pergi duduk di dalam hotel. Ada karaoke dekat hotel untuk dia melupakan dadah. Habis balik hotel dia ambil balik. Dia pergi balik. Ya, itulah situasi yang jadi kat kita ni kan macam tu. Bawa budak-budak bermasalah, budak macam mana? Budak-budak nakal kan. Okey, kita bawa 10 orang ni pergi duduk di pantai. Main pantai, bagi motivasi. Kan? Habis tu sama betul. Balik tak selesai. Macam kita pergi. Sebab tu Nabi dah tinggal satu cara hidup yang betul, yang tepat, yang berkat. Iaitu pergi masjid. Dan bila pergi masjid pula tarbiyah, bagi nasihat, bagi ingatan bahawa sebenarnya kehidupan ni kehidupan sementara. Kenikmatan dunia ni kenikmatan sementara. Kemewahan dunia ni kemewahan sementara. Kan? Ada pangkat derajat macam dengan staff-staff college tadi pun. Kan sementara aja. Tak payah nak sombong. Jadi kehidupan yang sebenar ialah kehidupan akhirat. Kejayaan sebenar kejayaan akhirat. Kebahagiaan sebenar kebahagiaan di akhirat. Kita kena bawa kepada iman. Bawa kepada hak, iaitu bawa kepada Allah. Kena usaha keluar kebesaran makhluk daripada hati dan masukkan kebesaran Allah. Tu insya-Allah betul. Kan? Bukan kata saya kata salah buat motivasi sana hutan lah, pergi laut lah, naik bukit lah, bukan kata salah. Tapi paling tepat kena bawa pergi masjid, sebab di masjid ada rahmat Allah. Kalau tak, maknanya bawa kepada agama.
dengan cara motivasi biasa, bagi mereka kerja, bagi modal kat mereka, tak jadi. Tak jadi. Sebab dia kena rawat pada akar kan. Dia kena rawat basic tu. basic Daripada punca sebagai tu. fitrah manusia ni. Kita kena sedarkan dia bahawa kita ni hamba. Allah tu Khalik. Allah yang jaga kita, Allah yang bagi rezeki kita. Yang bolak-balikkan hati kita adalah Allah. Jadi banyak sembahyang hajat, banyak sembahyang taubat, banyak zikir, selawat, sifat pada Allah. InsyaAllah masalah akan selesai. Biasanya macam itulah. InsyaAllah. Yalah, sampai bila Ustaz kita daripada, sorry lah masa Ustaz lama sangat, sorry lah. Apa, yalah kita daripada umur berapa Ustaz, daripada umur tak tahu belasan ke, mungkin 17, 18 mungkin kan, ataupun mungkin awal tu. Sampai bila kita nak ni Ustaz? Sampai bila kita nak fikir kan, sebab kita tak boleh lari benda-benda ni. Kita fikir sampai bila? Sampai umur 50 takkan? Sampai aku dah tua. Sebab tu bila umur mesti saya dia umur, kena ada pengakhiran dia juga. Mesti kena ada pengakhiran juga. sebab tu bila saya umur 40, saya buat keputusan. Saya buang semua. Inilah image saya. Sebab kalau saya duduk dalam image dulu, saya akan makin hanyut. Itu je. Saya kena buat satu keputusan. Sahabat Nabi apabila perintah haramnya arak, kan depa kan kuat arak, kuat enjoy kan. Jadi perapan arak depa tu dah bertahun-tahun depa simpan bergudang-gudang. Kan? Bila keluarnya perintah haramnya arak, depa pecahkan gudang-gudang depa. Sampai boleh kata seolah-olah macam banjir kota Madinah. Nampak? Terus buat berusaha. Sahabat-sahabat sampai dalam perut dia pun dia korek keluar. Dia takutnya arak tu masih ada, padahal hak dalam perut dia tak kira ada. Hak kemarin punya, arahan baru hari ni. Dak dia korek keluar lagi sampai macam tu sekali. Depa buat keputusan. Itulah iman. Takutnya kemurkaan Allah. Sayyidina Abu Bakar bila satu orang pemuda tu bagi dia makanan, dia akan tanya makanan daripada mana, kan? Daripada satu hari tu dia bagi je, Sayyidina Abu Bakar tak tanya, tu makan. Maka pemuda ni heranlah, Tuan, sebab apa Tuan tak tanya daripada mana saya dapat makanan? Biasanya Tuan tanya. Maka Sayyidina Abu Bakar pun baru tersedar. Dia pun tanya, sebenarnya makanan daripada mana? Dia kata makanan ni saya dapat daripada saya tak ingat, minta maaf, saya tak ingat. Tapi nak ceritanya ada syak pada makanan tu. Halal haram dia tu ada syak. Ada syak lah, ada kebimbangan. Maka dia korek, masukkan air, dia korek, dia muntahkan balik makanan tadi. Sampai macam tu sekali. Saya nak membakar, dia korek, benda syak pun dia tak mau. Semua ada was-was langsung. Tak mau, ada was-was pun tak mau. Jadi kita ni tak apa kot. Kan dah ada suami pun, kita ada kekasih lain, hidup berzina lagi. Dah ada isteri pun, kita sebagai lelaki hidup berzina dengan perempuan lain, tak apa kot. Allah tu Maha Pengampun, tak makut, tak minta makut. Itulah iman kita. Kita masih mengekalkan maksiat walaupun kita dah sedar. Walaupun kita sedar ada benda salah, tapi kita masih mengekalkan maksiat. Perkara dosa-dosa kecil, tapi kalau dia buat kekal, dia jadi dosa besar hukumannya. Gitu lah. Minta maaf lah, saya tak pandai sangat. Saya tak pandai sangat. Apa? Yang penting saya dapat cakap apa yang saya cakap. Saya jumpa Ustaz nak cakap apa yang cakap. Saya tak boleh. Mana kat orang mana kita boleh kita dengan Ustaz, dengan orang, sebab kita tak kenal kan. Orang kita tak kenal, kita boleh luahkan orang kita cakap. Itu je lah. Tak apalah. Tak apa, insya-Allah. Yang pasti merayu merintih dengan Allah. Merayu merintih bukan doa saja. Doa satu martabat, tapi merayu merintih dia martabat lain. Merayulah sebagai hamba, minta bantuan Allah. Kalaulah apa yang saya buat ini mudarat iman amal saya, kan, melukakan hati Kau ya Allah, Kau bagilah aku kekuatan untuk tinggalkan dia. Aku yakin perkara ini perkara yang tidak baik dari segi agama,
maka kau bagilah aku kekuatan untuk tinggalkan dia. Minta kekuatan daripada Allah. Saya pun kadang-kadang saya cakap macam tu kan, macam tu kan. So mudahkan. Jadi kena buat tindakan lah, kena buat tindakan. Apa sebagai contoh macam yang abang yang baru ni, dia ada kekasih bini orang tu kan. Jadi bini orang tu kata keputusan sekarang ni abang kena block lah nombor dia. Terus jangan sembut lagi, jangan berhubung lagi. Block nombor dia. Kalau dia berjumpa pun abang anggap aku dah tak kenal. Dalam pihak sama abang taubatlah dengan Allah. Semoga Allah Ta'ala terima taubat abang. Sebab abang buat satu benda yang sangat-sangat melukakan hati Allah. Kalau abang buat lagi, abang tunggu tengok musibah akan datang. Ini peluang lagi ni, peluang lagi ni. Macam tu lah. Peluang lagi, kita boleh sembang lagi, boleh taubat lagi. Tapi bila sampai satu peringkat nanti, tiba-tiba tengok kena HIV. Habis ya. Kita baru kahwin, contoh. Kalau kita ada buat maksiat di belakang dia yang mana dia tak tahu kan, tiba-tiba kena HIV, habis ya masa depan ni dah. Ataupun kena sifilis, habis ya. Ataupun terlekat, boleh jadi tak? Terlekat. Boleh jadi tak? Sepatutnya tak lekat. Bila berzina kan tak lekat, bila setubuh kan tak lekat, tapi benda tu boleh melekat. Bila Allah Ta'ala nak hinakan kita, boleh buat. Bila-bila masa aja boleh jadi. Jadi benda ni kena ingat lagi tu, sebab Allah Ta'ala perhati kita kan. Tapi Allah tu maha baik, percayalah. Mohonlah kekuatan untuk tinggal, untuk tak buat benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Buatlah tindakan. Boleh nak? Kadang-kadang kita jealous. Kadang-kadang saya jealous dengan saya jealous lah dengan orang yang boleh tak dalam hidup dia tak ada benda tu. Dia tak buat benda tu kan. Kita rasa cemburu lah dengan dia kan. Sebab kita nak hidup seperti dia kan, macam tu lah kan. Ada orang dia main jumpa saya, dia tak pernah pun merancang. Ada. Macam tu. Betul. Sebab dia tahu benda tu Nabi tak suka. Sekali dia dengar ustaz mengajar di sekolah, jangan merancang. Merancang ni agama larang. Nabi tak suka, Allah tak suka. Tu je tak buat, tak ada. Setengah pandangan kata mana ada manusia lah ni tak merancang. Dah ada ramai lagi. Awak seorang je yang duk buatnya, orang ni tak buat pun. Sebagai contoh, mana ada perempuan lah hak ada darah? Tak. Geng hang je hak tak ada darah sama dengan hang hak sebab hamba duk main benda tu. Ramai lagi orang yang duk jaga maruah. Tak sama. Kita tak sama dengan orang. Kita pencuri, kita jangan anggap orang lain pun pencuri juga. Pukul rata lah kan. Jangan pukul rata, ada. Jadi kalau kita buat satu benda yang melukakan hati Allah, maka kita tunggulah keputusan Allah pada kita. Gitu je. Insya-Allah. Sementara Allah Ta'ala masih bagi peluang. Sementara Allah Ta'ala masih bagi ruang lagi. Segala kelemahan kita tu masih tersembunyi lagi. Kan? Jangan sampai Allah Ta'ala zahirkan. Itu yang kita takut sekali. Kita takut sekali orang dapat tahu apa yang sekarang ni yang tahu Allah dengan Ustaz je. Yalah. Kan? Saya pun tak tahu, saya cakap secara umumnya. Saya cakap secara umumnya. Tak kiralah gay ke, lesbian ke, apa ke, ketagihan onani ke, ketagihan pornografi ke, itu semua maksiat. Jadi tinggal je lah. Tinggal je buat satu keputusan. Sebab banyak yang mai setelah kena HIV baru nak menyesal, tak guna dah. Bukan tak semayang, tapi masih duk bagi orang hentam punggung lagi. Yang macam ketagihan yang duk main banyak sakit-sakit yang ketagihan ni pornografi ni, depa ada tak yang depa bagi feedback balik kat ustaz yang depa boleh clearkan dah? Boleh? Ada tak? Ramai. Macam depa kata tak dah. Ramai. Hilang terus. Ada. Ada depa kata. Ada satu kes tu. Ada satu orang tu. Dia lepas dia jumpa saya, dia balik dia masih buat lagi. Okey. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi satu titik di matanya. Satu titik. Sebelah kanan satu titik, sebelah kiri satu titik. Tu tak nampak. Menangis dia macam ni. Saya kata, saya tak ada apa-apa. Ini urusan abang dengan Allah. Ustaz saya dah tak nampak, Ustaz saya mata saya dah tak nampak. Dia macam ada tirai depan mata saya. Saya tahu sebab saya duk tengok pornografi. Dan sekarang ni Allah Ta'ala dah tak beri mata saya nampak dah. Tak kahwin lagi. Lepas tu tak hilang, dia ada bintik itu.
Tak hilang. Jadi saya dah kata dah dulu kan, tinggallah jangan jadi tapiak lagi. Payahlah nanti kan, benda tak payah. Awak kena buat satu keputusan. Jangan melukakan hati Allah lagi. Kan, jangan melukakan hati Allah lagi. Sekarang ni Allah Taala tunjuk dah. Tapi kalau abang nak selesaikan masalah ni, menangislah dengan Allah. InsyaAllah masalah tu akan selesai. Lepas itu lama tu dia main pula, alhamdulillah Ustaz, dah hilang dah. Hilang juga habis clear. Itu yang Allah yang bagi, Allah boleh tarik itu. Sebab tu walaupun satu dunia kata HIV tak ada penawar, tapi bagi saya, kita orang beriman, kita berdoalah dengan Allah. Kan? Kita doalah dengan Allah. Virus HIV itu pun makhluk Allah. Dia diperintahkan oleh Allah untuk masuk dalam diri awak. Jadi awak kena tinggal semua maksiat, kembali kepada Allah. Itu je. Dan itu yang ramai yang negatif tu. Dulu positif kan. Lepas tu, Ustaz, saya bawa balik daripada hospital, Ustaz, dah negatif dah Ustaz. Tak ada Ustaz. Alhamdulillah. Yang mana yang customer yang bagi feedback balik yang daripada masalah ketagihan ni, pemain bagi feedback kebanyakan Ustaz kata, Ustaz duk tanya dia, maybe lah Ustaz tanya dia apa dia cuba lakukan untuk buat tu. Biasa saya suruh jaga solat. Itu je lah, macam jaga solat. Kembali balik pada masjid. Pergi macam masjid yang basic lah. Basic je. Bukan ada ilmu baru. Meminta apa semua Melayu, kita berdoa macam lah. Bukan ada. Saya bukan ada ilmu baru. Tak ada ilmu baru. Ilmu basic je. Dulu kita banyak buat maksiat, berzina apa semua. Sekarang ni kita tinggal zina tu. Sebab zina tu satu benda yang dimurkai Allah. Oleh hari ni kita pergi masjid, kita taubat dengan Allah, kan? Macam tu lah. Begitu je caranya. Dia apa yang Nabi ajak sahabat, macam tu je. Kan? Bila sebagai contoh, apabila berlaku peperangan, maka mereka dapat tawan musuh kan. Mereka tak buat apa. Mereka ikat di tiang masjid. Maka tawanan tadi, mereka pergi makan elok-elok apa semua, mereka tak buat apa, tak ada apa. Cuma yang mereka ikat sebagai tawanan, mereka ikat dekat tiang masjid. Jadi amalan-amalan di dalam masjid tu, sahabat dengan kasih sayangnya, dengan banyak baca Qurannya, dengan menangis pada Allahnya. Habis 3 hari buka, baliklah awak, dah sama dah. Tak mau balik. Suka. Saya tak mau balik, saya nak duduk sini dan saya nak masuk Islam. Nampak? Ruh daripada amalan-amalan sifat akhlak sahabat tadi yang ikhlas kerana Allah tadi tu menjadi asbab hidayah pada tawanan-tawanan perang. Orang macam ni, kita fikir bila boleh kat kita belasah lah, berdai lah, kasih Isra lah. Dah, Nabi tak buat macam tu. Nabi tunjuk akhlak, Nabi tarbiyah sahabat, tunjukkan akhlak yang baik, ibadat yang baik, ibadat yang betul, kasih sayangnya, menyebabkan ramai masuk Islam kan. Macam tu dia tak sama. Jadi Nabi dah tinggal satu cara hidup yang sangat indah, sangat hebat dah. Kita ikut dia. Jadi bacalah kisah-kisah sahabat Nabi kan. Nabi kata, kamu tidak akan sesat seandainya kamu ambil salah seorang daripada sahabat aku. Ambil salah seorangnya, kalau ambil semua lagi baguslah. Kalau kamu ambil salah seorang, ambil Sayyidina Bilal sebagai idola, Sayyidina Abu Bakar sebagai idola, Sayyidina Ali sebagai idola kan, Sayyidina Umar sebagai idola, sebagai idola kita kan. Oh macam ni rupanya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dia sangat rendah diri. Nabi tanya, wahai sahabatku, apa yang kau fikirkan? Ya Rasulullah, aku fikir macam mana aku nak besarkan badan aku supaya badan aku menutup pintu-pintu neraka, saya umat ni tak masuk dalam neraka. Maka Nabi kata, ya wahai sahabat aku, Allah sangat gembira dengan apa yang kau fikirkan. Jadi menyebabkan semua amalan kita masuk dalam akaun dia lah. Akaun Sayyidina Abu Bakar ni. Hanya kerana satu fikir tu je. Pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar, dia kata, wahai rumput, alangkah aku menjadi rumput. Bila dimakan oleh binatang, habis hayat aku, tak akan didakwa dakwi. Tapi aku Amirul Mukminin, di akhirat nanti aku kena dakwa. Dia takut. Tawaduk dia. Dia lebih suka jadi benda lain kan. Sebab tu dia seluruh hidup dia ikut cara Nabi. Dia pak mentua kan, pak mentua Nabi kan. Sahabat Nabi dan pak mentua Nabi kan. Seluruh hidup dia. Apabila Rasulullah wafat kan, dia tanya Siti Aisyah, wahai anakku Siti Aisyah, Rasulullah dah tak ada dah. Aku dah berusaha untuk mengamalkan keseluruhan
agama yang dibawa oleh Rasul. Cara hidup aku, cara fikir aku, semua aku cuba ikut amal apa yang Nabi Rasulullah ajar. Ada tak lagi amalan yang aku tak tahu? Sampai macam tu kegairahan dia. Dia nak hidup dia 100% macam Nabi. Dia bulat-bulat. Maka Siti Aisyah kata ada. Oh, dia kejut dia. Ada. Yang aku tak tahu, aku sentiasa duduk dengan Nabi ni ada. Maka kan saya nak wakak dia saya bawa dengan nega kan. Maka apa dia? Maka Siti Aisyah kata kadang-kadang waktu pagi Nabi bawa roti. Dia pergi di hujung kampung, di hujung padang pasir. Dia bagi satu orang perempuan buta makan. Satu orang perempuan buta makan. Oh, maka Sayyidina Wakak pun ambil lah roti, bawa pergi jumpa orang tua tu. Dia tengok, oh orang tua sangat dah, buta lagi, gigi tak ada, roti keras. Maka dia pun kunyah lah roti tu, macam Nabi buat. Kunyah, bagi lembut apa semua. Maka dia suap lah pada perempuan ni. Perempuan dia pun makan. Dia kunyah lagi, dia suap lagi perempuan ni makan. Orang tua ni makan. Dan dia pun makan, kunyah. Maka orang tua ni pun tanya dia, siapa kamu? Dia diam, dia kunyah lagi. Dia kunyah bagi lembut roti tadi ni. Maka dia suap lah pada perempuan tua ni. Maka perempuan tua ni pun tanya, siapa kamu? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, orang macam biasa. Tak biasa. Awak orang lain. Awak orang lain. Macam mana makcik tahu saya orang lain? Sebab orang yang datang sebelum ni, kunyahan dia penuh dengan kasih sayang. Makcik itu dapat rasa. Saya rindu pada kunyahan tu. Dia kunyah dengan penuh kasih sayang, dia suap dengan saya dengan penuh kasih sayang. Dia kejut Sayyidina Abu Bakar. Dia sangat kecewa. Dia kata, memang aku tak boleh tiru Nabi ni sampai menjadu sekali. Kita tengok sahabat, mereka berusaha untuk hidup mereka 100% nak ikut Nabi. Pernah sekali waktu Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin kan, dia dihadiahkan satu jubah baru. Maka bila dia dihadiahkan jubah baru, dia terus ambil pisau, dia tarik, dia ukok baju dia, dia pun potong dengan pisau. Potong pisau ni. Depa pun tanya lah, Amirul Mukminin pasal apa buat macam tu? Tak cantik lah baju. Kan, bagilah, minta saya nak jahit. Oh, no. Tak boleh. Sebab dulu aku pernah tengok Nabi buat macam ni. Depa nak 100% macam Nabi buat. Pakai ukok macam tu, tarik, potong. Cuba kita buat tengok macam tu. Jiwa kita lain. Sama juga macam pakaian. Macam kita berpakaian kan. Pakaian. Satu hari Nabi tepuk belakang seorang pemuda, berhenti solat kamu, pergi ambil wuduk baru. Maka pemuda tu pergi ambil wuduk baru, berhenti solat, pergi ambil wuduk baru. Lepas tu dia semayang, Rasulullah main tepuk lagi kan, semayang sunat kan. Rasulullah tengok dia semayang. Lepas tu dia pergi ambil lagi wuduk 3 kali. Maka pemuda ni pun tanya lah, ya Rasulullah, mana silap saya? Dalam kitab Tamihul Ghafilin jilid 2 ada cerita bab ni. Dalam kitab Tamihul Ghafilin. Maka Rasulullah kata, kamu semayang dengan sombong. Tak sombong. Tak ada orang pun di sini. Orang pun tak ada pun. Kan? Tak, kamu sombong. Tak sombong Rasulullah. Saya penuh dengan rendah diri, penuh dengan tawajuh pada Allah. Kamu sombong. Solat kamu tak diterima Allah. Iya. Pemuda terkejut. Solat kamu tak diterima Allah. Sebab apa? Sebab pakaian kamu di bawah buku lali. Dia tak isbal kan. Kan? Dia bawah. Walaupun dia kata dia tak sombong. Ya. Sebab tu sunnahnya pakaian kita atas buku lali sehingga ke tengah betih. Tengah betih kan? Isbal kan? Jadi apa yang berlaku di situ? Sampai wuduk pun kena ambil baru. Punya sombong ni Nabi, agama tak suka, Nabi tak suka sombong.
Kita rasa kita tak sombong. Tapi mereka kata, ni dah baru smart. Semayang dengan smart, dengan gagah. Kita kena pakai cantik semayang. Dah, dari segi agama dia tak sama. Maknanya bila kita semayang, kain kita, jubah kita, seluar kita tak boleh pada bau pula lagi. Tu tengok tu imam, tu tengok profesor tu. Sebagai contoh profesor di universiti, profesor dia PhD Usuluddin, dia PhD syariah, contoh kan. Tapi seluar meleret juga. Dalam bab tu dia tak kira hang PhD ke hang siapa. Nabi ajar tak boleh seluar bawah pada buku lali. Kena bagi nampak buku lali kita. Jadi cuba kita amal je. Bila kita amal, kita pakai baju, kita pakai jubah ke, kain plekat ke, kita kain plekat ke atas pada buku lali, mentelah lagi kalau ke atas tengah betih ni, dia semayang dia lain. Lain. Bila kita pakai seluar, bila nak semayang kita lipat kan. Lain rasa. Rasa lebih tawaduk, lebih selekeh. Kan? Pakailah kan. Macam kita ni orang miskin. Jadi Nabi dah ajak sampai macam tu. Rupanya daripada pakaian tu dia akan mendidik hati dah. Tu orang kata, "Weh, hang ni tak ada kain dengan hang beli baju tak cukup kain ke pondok perdi kan? Hang ni kampung hang banjir ke pakai baju jubah singkat ni?" Tak, Nabi ajak macam tu. Sampai kata kena ambil semayang lain. Jangan kata semayang tak diterima Allah, wuduk pun tak diterima Allah. Halusnya. Halus. Kita ingat kita hebat dah lah. Allah, jubah saiz tajam apa semua kan. Nampak saiz tajam dengan sorban apa semua. Jadi imam baca sedap, tengok Allah Ta'ala tak terima. Hanya kerana apa? Kerana sombong. Walaupun kita tak rasa kita sombong. Dah, Nabi kata hang sombong. Bila hang rasa kemah tu sombong dah sebenarnya. Kita bila kita rasa segak tu. Sombong dah. Nabi tak mau. Payah benda ni. Jadi payah nak cerita lah benda ni. Kita boleh jadikan benda ni orang kata apa? Ingatan lah kita setiap kali ni bila kita rasa ni, walaupun kita pakai surat jin ke pun kita lipat lah. Surat jin tu tak salah pun. Cumanya jangan curi surat jin je. Nanya jin tak surat lagi. Nama panggil je surat jin kan, bukan curi surat jin kan. Tak salah pun surat jin tu. Lipat lah. Lipat lah. Jadi halus. Agama ni dia halus sangat. Kena jaga. Kalau halus ni kita tak jaga, mentelah hak besar. Rosak ni. Semayang besar. Semayang adalah satu di akhirat nanti perbicaraan pertama yang akan disoal tentang solat kamu. Solat kamu. Maknanya penting solat ni. Tapi lagi penting pakaian kamu. Kalau pakaian kamu tak betul dengan syariat, solat kamu tak diterima. Payah nak fikir lah benda ni. Payah nak fikir. Sebab tu bila kita kaji balik kan, oleh kerana kita tak ambil berat benda-benda macam ni, akhlak kita rosak, ibadat kita rosak. Ahli masjid kan dalam satu video WhatsApp viral kan, satu orang lalu terpijak tangan orang tua tu kan. Kena lempang. Kena lempang pada ahli masjid tu. Tak boleh kawal perasaan. Kawan tu terpijak, bukan sengaja pijak, bangkit lempang tu. Pasal apa jadi macam tu? Padahal awak ahli masjid. Patutnya dia tenang je lah. Patutnya pasal apa hang pijak tangan aku ni? Kan? Janganlah pijak. Mungkin kawan tu minta maaf sebab dia tak sengaja. Kan? Bukan sengaja pijak. Kalau sengaja pijak munasabah. Tapi takkan logiknya nak sengaja pijak. Jadi ceritanya pasal apa dia tak boleh kawal? Kita kena cek balik. Sedangkan sembahyang itu mencegah fahsyat munkar, bekal buruk kan. Kena cek balik. Sebab tu kalau saya pergi mayang kat masjid, kalau tu imam pakai jubah labuh, pakai keplekat labuh sensasi tu, asal macam kita jadi potong lah kan, macam potong. Ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. Aku tak mampu nak beritahu dengan dia. Dia pula tu imam, takkan dia tak tahu. Allah tolong aku, ya Allah. Aku kena sembahyang berjemaah ni. Kalau aku buat keputusan sembahyang seorang-seorang, itu berlawanan dengan sunnah. Kan? Allah tolong. Jadi kita sembahyang pun Allah. Aduh, kau terimalah sembahyang kami. Allah terimalah sembahyang kami. Gitulah doa dengan Allah lah. Tengok tu imam pakai jubah labu, meleret kan. Aduh. Orang anggap benda ni remeh-temeh, tapi bagi saya tak, benda ni penting.
Boleh kita sama-sama jaga kan. Sebab tu bila kita kaji tengok akhlak teruk kan, ahli masjid tapi masih isap rokok lagi di masjid, masih semang-semang dunia lagi dalam masjid. Semua bagi kesan. Benda tu nampak kecil-kecil kan. Woi, kecil. Kena tengok lah kan. Saya tengok. Sembang benda-benda lain tak penting kan. Itulah. Jadi agama ni penting. Agama ni dia ada roh dia. Kan? Jadi apa masalah agama selesaikan dengan apa masalah kita urusan hidup ni kita selesaikan dengan agama. Itulah cek balik wuduk kita, cek balik Fatihah kita, cek balik tahiyat kita, solat kita betul tak betul, wuduk kita sah tak sah. Pengalaman saya pernah jaga budak PLKN dulu. Kan? Siri pertama budak-budak cerdik-cerdik, budak MRSM, budak-budak pondok. Bukan main siri kedua, itulah siri ketiga budak-budak yang terkebelakang sikit kan, hak depa kutip-kutip kan, hak yang tak sekolah sebagainya. Okeylah, hak siri ketiga tu tak apa bila. Siri kedua tu okey bila. Tapi hak siri pertama ni, budak MRSM, budak-budak cerdik-cerdik lah. Budak sekolah Arab, cerdik-cerdik, hak ni kan. Hak mengaji MRSM pun dulunya sekolah Arab apa semua. Ada budak pondok, budak sekolah agama. Bila saya buat praktikal wuduk, 95% gagal. Baru praktikal wuduk je gagal. Ambil air semayang, gagal. Tak betul kat situ. Tak betul. Itu dah salah. Habis semayang macam mana? Habis. Tetap susah lah. Tak terima. Jadi walaupun otak cerdik, kerja besar-besar, tapi akhlak buruk. Pasal apa? Akhlak tak boleh ditarbiah dengan wuduk, dengan solat. Solat. Tapi akhlak tak berubah. Saya duk kaji tengok. Wuduk punya hal. Masalah tentang wuduk, maka semayang tak diterima. Kalau tak percaya, dekat saya, pergi masjid hari Jumaat, duduk tempat ambil wuduk. Tengok orang. Tempat ambil wuduk tu. Tengok. Kebanyakan orang dia akan basuh betul-betul kat muka ni, basuh betul-betul. Basuh dekat tangan betul-betul. Kan? Basuh betul-betul kat tangan. Tapi dekat kepala. Kepala rukun ke sunat? Kepala. Wajib ke harus sunat? Kepala rukun. Rukun, telinga sunat. Kepala ni wajib. Anggota wuduk. Jadi banyaknya ambil wuduk, ambil ayak, dia sapu dahi dulu. Dia sapu dahi dulu. Ayak wuduk dia kena mutlak. Bila dia dah digunakan, dia jadi mustakmal. Ambil ayak, letak dekat dahi. Maka dia air mutlak, letak dekat dahi, dia jadi mutlak. Bila dia pergi ke kepala, dia jadi mustakmal. Bila mustakmal tak sah wuduk, maka batal lah solat. Banyak orang sapu kat dahi dia tu. Mungkin saya pun bab situ pokok saya terpandang kan. Tapi tak boleh tengok, saya tidak kata ni. Sini no. Kita sapu terus kat kepala ni. Jangan buat sini, Jangan sapu sini dulu. Buat sini terus. Terus kepala. Sini tak apa, sini tak apa. Tak kisah kan. Tak kisah. Dia tak semestinya. Jadi kepala. Dia tak semestinya kita macam Tapi tak semestinya. Tak semestinya. Kita ambil sebahagian pun boleh kan. Boleh dah. Macam contoh kita ambil kepala. So habis. Jadi orang duk jaga di muka, di tangan. Orang kalau buat ujian wuduk, dia tengok dekat siku. Dengan muka aja. Saya fokus pada kepala. Sebab kepala banyak orang tersilap situ. Cuba tengok hari Jumaat. Kita tengok orang ambil semayang. Cuba pergi tegak dia. Marah dia kat kita. Silap pula dia pula ustaz pula. Lagi marah. Okey. Saya pun faham. Baru saya faham. Sebab kepala rukun, salah satu rukun wuduk kan. Ayak tu mesti part yang wajib kan. Kita macam contoh saya selalu buat yang wajib. Yang ni kita buat 5. Selesai. Lepas tu sini kan macam biasa lah. Ni pun ni selalu semua orang boleh betul kan. Sini macam sampai suku. Yang ni lah sini. Sini dia tak kena 3 kali. Tak apa sekali tak apa. Tapi kaki pun semua orang selalunya kaki pun semua orang lepas lah. Jadi dekat buku lali lepas lah. Tapi dekat kepala. Ni je. Bukan tak basuh kepala, sedikit air di kepala, tapi air tu ubah taraf daripada mutlak kepada mustakmal. Ditukar di sini. Itu masalah. Saya pun kena check juga tu. Cuba check tengok ada. Nak tahu benda ni betul tak betul, hari Jumaat tengok dekat tempat wuduk tu. Berapa orang? Cuba bilang tengok. Okey, tadi 30 orang aku bilang. Berapa yang lulus? 1 tik gagal. 2 tik yang lulus nombor 8. 8 orang okey lulus right.
Lepas tu habis semua tu 30 orang je tu, tik gagal tengok berapa orang lulus. Halus sangat. Halus sangat. Alhamdulillah dapat ilmu baru kan. Ikut saya pun kena check juga. Sebab tu kita nak tolak maksiat tak kuat. Sebab ibadat kita tak mampu. Sedangkan solat ni boleh cegah fahsyat munkar kan. Inna solata tanha 'anil fahsya wal munkar tu kan. Solat mencegah. Tapi pasal apa? Kita tak jadi mampu. macam tak mampu kan. Nak tolak tengok gambar belu pun tak boleh. Tak boleh empas je lah telefon tu. Senang je tak payah pakai telefon. Duk tengok sangat gambar belu. Empas telefon, boleh telefon 3 kupang. Kan yang tak ada internet tu. Kita tak boleh nak buat perusahaan tu. Simple je. Tapi iman kita tak boleh nak tolak. Iman kita tak boleh nak tolak benda ni. Senang je. Sebenarnya tu kalau kita terlibat dengan gay kan. Buang nombor telefon. Jangan pakai telefon tu, senang. Aku buat perusahaan wahai Allah, inilah cara hidupku tanpa telefon. Orang pun tak jumpa cari kita pun tak boleh cari orang. Nampak satu keputusan. Contoh. Boleh nak? Boleh. Beletiak lama ni. Pokok ustaz ni lah tak apa. Saya ni beletiak lah. Minta maaf bukan beletiak. Kongsi. Tak apa, saya pun sembang. Lama aku ustaz ni. Saya tak apa, cumanya depa tunggu bila lama depa keluar pergi minum dulu. Tak apa. Saya pun dah cerita semua dah. Cerita semua dah. Okey, alhamdulillah. Cerita semua habis ustaz. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata, maukah kamu aku ceritakan satu amal yang paling bagus? Sahabat kata, boleh? Iyakah? Bahkan silakan. Amalan ni menggembirakan Allah. Amalan ni lebih daripada kamu beribadat sepanjang malam. Amalan ni lebih daripada kamu berperang di fisabilillah. Maka sahabat lagi seronok nak tahu. Kan? Lebih hebat daripada qiyamul lail, lebih hebat daripada jihad fisabilillah ni. Maka Nabi kata, sentiasalah kamu berzikrullah. Jadi setiap saat zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam doa sama, sibukkan kamu dengan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah suka sangat. Dalam doa sama, istighfarlah kepada Allah. Kan dengan istighfar ni tanda kita ni tawaduk, tanda kita menafikan diri, tanda kata kita ni mengaku kita buat silap. Kan? Astaghfirullahalazim. Sentiasalah istighfar pada Allah sentiasa. Allah sangat suka. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Gitulah. Jadi bila kita sentiasa berkomunikasi dengan Allah, kita dapat rasa kewujudannya. Dia memang wujud, tetapi kita tak dapat rasa. Tapi kalau kita sentiasa zikir, selawat, sentiasa tanya Allah, wahai Allah, aku isap rokok, wahai Allah, apakah tabiat merokok ni menggembirakan engkau ataupun melukakan hati engkau? Buka pintu hati aku, masukkan taufik hidayah dan masukkan petunjuk, masukkan kekuatan. Setiap kali nak buat benda-benda yang melukakan hati Allah kan, tanya Allah. Mana kita sentiasa berkomunikasi dengan Allah. Itulah zikir. Walaupun kita cakap Melayu, tapi itulah zikir. Nak ambil barang ni, wahai Allah, barang ni ada syak ni. Kan ada unsur-unsur syak, ada unsur-unsur halal haramnya, aku tak mau Allah. Kita terus direct dengan Allah. Pelaburan ni, walaupun dia ada pendek syariah, tetapi hati aku rasa risau, rasa bimbang, wahai Allah, kau bagilah aku taufik dan hidayah supaya aku dapat tinggal benda yang kau tidak suka, supaya aku tidak ambil benda yang haram masuk dalam badan aku dan anak cucu aku. Maka kita sentiasa bercakap dengan Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi petunjuk. Tambah pula kalau benda-benda konfirmasi kan, wahai Allah, bagilah aku kekuatan untuk aku tinggal benda ni, sebab aku dah kahwin kan, aku nak tinggal semua ni, bagilah aku kekuatan. Boleh. Terima kasih banyak. Allah, terima kasih banyak. Terima kasih bagi
apa boleh. Sembang-sembang je. Tak apa. Allah, sembang-sembang. Salam kami tak boleh kot. Ustaz boleh lah. Saya terpulang. Saya tak ada masalah. Ustaz tak masalah. Saya Okey. meyakini yang bagi manfaat mudarat Saya Allah. okey kalau Ustaz okey. Terima kasih banyak Ustaz. Baik. Share ilmu apa semua. Tak ada ilmu apa. Banyak ilmu tu. Tak sembang je. Banyak ilmu. Ni banyak ilmu saya sekurang-kurangnya saya boleh tengok balik, saya check balik kan. Apa kita check balik. InsyaAllah. Last sekali. Ha. Last sekali. Saya bekerja makan gaji 23 tahun. Hidup biasa-biasa. Penuh dikelilingi dengan hutang. Saya buat perusahaan, saya berhenti kerja, saya koyak habis CJ saya. Saya tidak kata CJ salah, tak salah. Tapi saya nak belajar yakin yang bagi rezeki saya Allah. Saya koyak habis CJ saya. Supaya tidak mendapat tawaran kerja. InsyaAllah ada banyak tawaran kerja. Maka saya buat perusahaan, inilah imej korporat saya. Kepiah, jubah. Wahai Allah, aku dulu dah banyak melukakan hati engkau. Dulu aku dah banyak buat perkara yang terlarang. Mulai hari ini, aku nak hiasi setiap saat hidup aku dengan gembirakan engkau. Maka inilah keadaan saya. Apa yang berlaku? Saya kerja dulu, kita bila kita kerja ni, kita mengharapkan kehidupan yang lebih selesa, lebih baik. Tapi apa yang berlaku? 5 tahun saja. Saya jual madu. Semua apa yang manusia berhajat semua saya dapat. Dalam masa 5 tahun ni. Dulu 23 tahun. 23 tahun. Tak dapat. Penuh dengan hutang Macam-macam semua kan. Maka saya bermula. Berniaga dengan modal 2,000. Modal saya 2,000, 2011. Tanpa hutang bank, tak mau terlibat dengan bank apa semua, tak mau terlibat hutang apa semua. Alhamdulillah, hidup saya lebih orang kata lebih sempurna daripada saya kerja 23 tahun. Tapi inilah imej saya. Setiap saat cuba nak amal agama itu je, baru nak belajar. Dah umur dah tua, dah baru nak belajar amal. Di sini kita nampak, oh Masya Allah, Allah memang maha baik, Allah memang maha bijaksana, Allah memang maha penunai hajat, maha penunai janji kan. Jadi itulah. Boleh tak? Boleh. Itu kata tutup dah tu. Tak apa. Jadi setiap saat mulai hari ini hiduplah dengan sunnah. InsyaAllah. Pasal itulah cara hidup yang paling betul dan ada keberkatan. Biarlah orang kata apa pun lantak. Amal lah sunnah. Dapat satu-satu ilmu tu amal. Dapat satu-satu ilmu tu amal. Sungguh. Kan kita tidak rugilah orang bagi apa-apa kita habis macam tu saja. Habis dia. Habis. Sebab satu-satu ilmu agama, sebagai contoh kan, pakai kepiah ni sunnah. Contoh kan, kita pakai je, terus pakai je. Contoh. Pakai jubah ni sunnah, kita terus pakai je. Dia ada rahsia. Paling tidak pun sedia umat kata, kalau kamu nak tahu nasib mayat ni, orang yang baru mati ni, nasib dia dalam kubur macam mana, selepas dia dikebumikan, apa orang cerita tentang dia. Kalau orang masih cerita tentang keburukan dia, confirm dia kena masalah, ada confirm kena derah, confirm kena siksa. Tapi kalau orang cakap dia baik, maka baiklah dia. Baiklah. Jadi sejahat-jahat mana kita pun, kan? Tetapi kalau kita taubat dengan Allah, kita berubah, kan? Paling tidak pun orang cakap, dulu dia buat, ni dia baik dah. Kan? Dulu dia sejahat manusia, duk kacau nak darah kampung, kan? Tapi lah ni dia baik dah, dia mati dalam keadaan baik, itu pun dah cukup dah doa. Jadi daripada kajian 40 orang wali-wali Allah yang rapat dengan Allah ni, 3 orang je yang lahirnya daripada keturunan yang baik-baik, mak bapak baik, tok wan baik, maka dia jadi baik, munasabah lah dia. Tapi hak selebih tu 37 hari itu segala jenis orang. Tapi sempat lagi jadi wali Allah. Jadi panjang lagi. Jadi tinggal lah hak mana yang tak patut tu. Boleh nak? InsyaAllah. Boleh nak? InsyaAllah. Alhamdulillah. Boleh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bye.
ilmu apa nasihat apa semua kan. Tak, sembang-sembang. Tak apa, tak mesti sembang di rumah Ustaz. Terapi. Okey. Terapi orang cakap. So, saya kelak dulu lah. Baik, semoga selamat perjalanan. Ha. Jadi duduk ada kenderaan dengan zikir pada Allah, istighfar pada Allah. Minta maaf apa yang betul lah. Baik, lepas itu tengok apa keajaiban Allah. InsyaAllah mungkin berkat ni jumpa Ustaz. Orang kata apa? Tak ada. Maksudlah bukan macam tu, maksudnya kita berkat kita jumpa bukan. Dah main berkat saya habis berkat saya. Tak ada lawak je. Okey lah. Okey. Baik, Waalaikumsalam. Baik.